bagi pendapat saya Cik Marhanim, Ya, Cikgu apa Marhanim. apa yang diperbincangkan oleh doktor pada hari ini, Datuk, sangat-sangat sangat-sangat membantu sebenarnya. Cuma kita secara, memang betul lah Datuk cakap kan, secara perlahan-lahan kita kena absorb benda ni dan kita kena bukakan minda kita untuk menikmati pengajaran yang apa yang Datuk cakapkan tadi. Masa diperlukan untuk guru-guru menerima cara kita translate. Biasanya kita translate conventional learning ni, kita akan biasakan cara baru yang apa yang Datuk berikan tadi ni dan juga doktor berikan tadi. Saya rasa ini permulaan yang amat baik. Saya menyokonglah. Jadi maksudnya kita akan slowly ke arah itu. Itulah saya punya pendapat dah kan. Cuma secara realitinya tu kita kena, untuk berubah memerlukan sesuatu benda yang kajian yang realiti lah, apa yang kita hadapi secara harian. Macam itulah. Idea is very good for me. Thank you. Itu saja. Sebab bila saya bincang dengan Haji Mustafan, actually program ini yang di antara kemahiran ini memang dah pernah dalam projek ini, tapi kami repack dia kepada The Learning Center ini. Sebab bila kita tengok berhadapan dengan PDPR ni lah, kita dapati guru-guru kita, I am personally betul-betul simpati sebab dalam masa yang sama dia cuba nak dua benda dia kena kuasai ni. Satu, the technology part itu yang dia pun terkial-kial dengan technology part. Satu part itu dia nak lari daripada teacher center kepada student center. Sebab murid dia kat rumah, dia nak suruh belajar tak boleh. So you see dia punya constraint itu. So sebab itu kita tak boleh put very sebab itu dalam perbincangan, satu perbincangan di dalam satu forum melibatkan beberapa orang tu. Saya terus terang mengatakan pada ketika itu, it's not fair pada ketika ini kita melihat keberkesanan PDPR. It's not fair, tak adil. Walaupun dah setahun lebih kita menilai guru keberkesanan PDPR, I think suatu yang not fair. Yang kita nak kaji ni ialah saya kata bagaimana kita boleh support guru kita. What is the thing yang guru kita hadapi? Bukannya kita nak tiba-tiba sekarang ni lah habis saya kata nak tak payah kaji lah. Memang kita tahu pun nak panggil budak pergi masuk tu pun I think suatu benda yang tak adil dan saya tak setuju. Saya cakap terus terang saya tak setuju. Tapi saya setuju perbincangan perlu kepada bagaimana nak support cikgu ni. Kemana kita nak bawa. Itu dia. Sebab itu dalam saya punya tu, clarity itu kita nak bawa ke mana kita punya pengajaran, ke mana kita nak bawa kita punya design ini. Itu yang penting guru-guru nampak. Bukan kita nak blame kalau guru tu pergi direct translation, kita tak boleh blame. Memang itu saja yang boleh tahu dalam suasana. Sebab itu saya kata kita tak boleh sekarang ini kita punya the way kita thinking, sebab semua kita termasuk saya tak ada pengalaman menghadapi suasana sekarang ini. Siapa beritahu saya siapa di antara kita ni ada pengalaman suasana sekarang ini? Tak ada. So bila tak ada, how can you terus nilai keberkesanan? No, it's not. Tak boleh. Tapi itulah yang sedang berlaku sekarang ni. Kami sebagai guru seolah-olah dinilai satu persatu setiap tindak tanduk tu kan. Kita ada laporan perlu di sini. Jadi benda itulah yang kadang realiti yang kami hadapi tu. Jadi sebab itu bila kita bawa daripada content center, sebab content center ni bawa banyak kepada the syllabus part. Bila dia kita bawa kepada the learning part. Bila learning part ni dia lebih open, guru lebih macam-macam dia boleh buat. Tak tergantung. Sebab the learning, kemahiran belajar budak tu yang perlu kita develop pada ketika ini. It's not the content part menjadi keutamaan. So jadi mungkin dalam keadaan new normal ni kan Datuk, ini adalah langkah permulaan lah bagi apa yang kita berbincangkan ni. Sebab
saya hampir 4 tahun berada di di UK, jadi mengikut suami. Jadi apa yang saya nampak benda ini, mereka kalau dibandingkan lah kan, mereka dah ada dah benda ni daripada permulaan. Education mereka tu dah ada daripada permulaan. Jadi apabila berada dalam keadaan sekarang, bagi saya lah kan, mereka dah ada apa? Dah ada basic, guru-guru pun dah ada basic benda learning program yang kita perkatakan ni. Bagi mereka saya rasa taklah sesusah kita yang biasanya kita konvensional punya cara pengajaran tu. Jadi langkah permulaan yang baik andainya benda ini difahami oleh golongan guru, sebahagian besar daripada golongan guru dan juga pihak KPM. Itulah pendapat saya. Guru dan juga mana saya akan tak bil lah kita kalau kita berada di peringkat sekarang ni, bukan negative thinking Datuk, tapi yalah pihak yang sedang mencipta dan menilai kami tu perlu. Saya faham. Ya, macam itulah Datuk. I will try my best to convey all that message kepada mereka yang terlibat, dan saya selalu berkait dengan orang. Tapi iyalah, ada cara lah. Tapi insyaAllah. Okey, ada soalan yang lain? Ada tadi Cikgu Benny Lau tanya pasal macam mana guru-guru yang mengajar SPM daripada kaedah teknik mengajar dan sebagainya. Saya ingat tak ketika saya jadi KPBM dulu, saya bila mengatakan kepada growth centered ataupun perkembangan pelajar itu, terutama saya menekan kepada sekolah rendah dan juga menengah rendah. Sebab itu kalau kita tengok kita punya PBS, sidang berasaskan sekolah tu, dia start daripada tahun 1 sampai tingkatan 3. Inilah sebenarnya waktu yang paling penting untuk kita develop dia punya kemahiran learning tu, kemahiran belajar dan juga adab dan sebagainya di sini. Bila naik tingkatan 4 tu, saya menekankan bila tingkatan 4 tu, saya kata tidak salah kalau guru-guru menekankan kepada peperiksaan. Sebab memang tingkatan 5 tu untuk peperiksaan. So jadi Cikgu Benny, I don't mind you tekan kepada peperiksaan teknik. Itu okay, memang itu keperluannya. Tetapi jangan bawa pendekatan itu sampai kepada tahun 1, tahun 2 sekolah rendah, sampai tak boleh. So jadi sebab itu saya katakan saya bukan menentang peperiksaan. Saya meletakkan peperiksaan in the right place. Right place-nya tingkatan 5. So jadi kalau itu untuk teknik mengajar, untuk menjawab soalan tu, go ahead, no problem. Sebab kita sudah tahu, sebab itu bila saya cadangkan kepada kawan-kawan di kementerian, sepatutnya bila buka sekolah ni tingkatan 4, tingkatan 5, terutama tingkatan 5, tingkatan 6, go ahead saya kata, sebab mereka sudah ada disiplin diri dan juga sudah dewasa, mengurus pembelajaran sudah ada, buka sekolah untuk mereka, tapi tidak di peringkat yang bawah ni. So different. Sebab itu bila saya bagi contoh tadi tentang jadual tu pun different. Kan? Bagaimana konten tahun 1 sampai tingkatan 5 tu different, dia punya penekanan, sebab kita tahu there's the practical part dari segi pelaksanaan. Okey Cikgu Benny Binalah So go ahead, no problem. Sebab it's memang tingkatan 5, 4 tu memang untuk peperiksaan teknik, tak ada masalah. Datuk, saya nak respon kepada Cikgu Mimi Nur Rashikin ni. Dia ada hantar mesej, dia kata pandemic somehow got blessing in this question. Saya setujulah, sebab sebenarnya apa yang berlaku dalam semasa pandemiknya sebenarnya adalah hasil apa yang kita buat sebelum pandemik itu. Kan? Yang sedang kita hadapi sekarang ini semasa pandemik, pembelajaran anak-anak semasa pandemiknya sebenarnya adalah hasil dari apa yang kita dah buat sebelum ini. Cara kita mengajar tu lebih kepada teacher centered ke whatever lah, ya, content centered sebagainya, dan kita kurang fokus kepada kapasiti anak-anak itu untuk belajar, kompetensi anak-anak untuk belajar. Dan kita dapati kajian menunjukkan bahawa anak-anak yang mempunyai agensi, istilah dia dah student agency yang rendah, akan menghadapi masalah sebab dia tak gerti bagaimana nak menguruskan
pembelajaran dia. Dia sangat bergantung kepada guru. Dia tak pandai bagaimana menguruskan pembelajaran dia. Jadi saya ingat satu pengajaran yang baik, maksudnya bila berlaku saja PDPR pandemik ini, kita nampak ada kekurangan dari segi penekanan kita kepada membangunkan potensi ataupun kompetensi anak-anak dalam pembelajaran. Jadi kita kurang mengambil kira aspek tersebut. Kita kurang memberikan perhatian kepada bagaimana anak-anak boleh menguruskan the ownership of the learning. Sebab tu Datuk ada share satu slide, dia kata the gradual release of learning responsibility. Jadi kita sebenarnya kita kena bagi tanggungjawab pembelajaran kepada anak-anak tu secara berperingkat-peringkat. Sampai satu tahap anak-anak tu boleh menguruskan pembelajaran dia sendiri. Sebab tu kita panggil ownership. Anak-anak tu ada ownership kepada pembelajaran. Okay? Jadi kalau dia dapat, dia akan jadi self-regulated. Self-regulated ni dia boleh uruskan sendirilah. Kan? Dia boleh uruskan diri sendiri. Cuma yang menjadi cabaran kepada kita sekarang ni ialah, adakah anak-anak kita ni sudah sampai ke tahap self-regulated itu? Kalau tidak, inilah masa yang sesuai untuk kita mula. Kan? Untuk kita mula membina memindahkan tanggungjawab pembelajaran itu kepada anak-anak. Saya setuju dia buat secara berperingkat-peringkat. Kalau ikut dulu kita setuju kalau nak buat perubahan dalam amalan kita ni mengambil masa at least 3 tahun. Kan? Barulah dia boleh menjadi satu kebiasaan kita dalam mengajar. Itu sikitlah komen saya, Datuk. Okey, Haji Mus ada satu soalan daripada Cikgu Eja . Dia tanya bagaimana kita nak mulakan learning centered by design dalam kekangan murid kita yang pelbagai. Maksud saya background murid kita berbeza, apa tindakan pertama yang perlu kita mulakan? The first step to design menggunakan kaedah learning centered ni. So pandangan cikgu apa? Dia kalau ikut saya cadangkan clarity lah. Maksudnya cikgu kita kena ada clarity. Bila saya kata teacher clarity, maksudnya hubungan cikgu dengan kurikulum. Kita mesti ada kejelasan tentang apa yang terkandung di dalam kurikulum tersebut. Okay? Dalam kurikulum tu kalau kita lihat, dia ada pengetahuan dan juga ada kemahiran. Ya, kita semua tahu tu. Dan selain pada standard pembelajaran, kita ada, dan standard pembelajaran tu pula disusun mengikut perkembangan. Langkah satu demi satu kan. Kalau ada setengah-setengah standard kandungan tu, ada beberapa standard pembelajaran. Sebenarnya disusun mengikut urutan perkembangan pembelajaran anak-anak. Dan kita pun yang bagusnya kita punya DSKP itu, kita ada standard prestasi. Kita tahu tahap penguasaan anak-anak. Dan setiap penguasaan anak-anak ni tak sama antara satu sama lain. Jadi bila kita merancang pembelajaran anak-anak, bila kita dah unpack itu, kita tahu di mana, ke mana nak pergi, okay? Di mana anak-anak sedang berada dan bagaimana anak-anak tahu dia dah belajar ke belum. Ini yang kita panggilkan sebagai success criteria, kita panggil dia sebagai learning intention dan juga success criteria. Jadi bila kita ada, dan learning intention serta success criteria ni perlu dikongsikan dengan anak-anak. Anak-anak kena tahu hari ni apa kita punya hasrat pembelajaran. Ini kalau kita belajar, apa dia punya kriteria kejayaan yang menunjukkan kita dah sampai ke belum kalau dalam satu perjalanan. Cikgu bayangkanlah ya, kalau kita dalam satu perjalanan, kita bawa kereta, kita tak tahu ke mana kita nak pergi. Tak pelik ke? Ya? Kita tak tahu nak pergi, orang yang kita bawa pun tak tahu ke mana nak pergi. Jadi itu kita kata tak ada clarity. Jadi kalau kita ada clarity, walaupun anak kita pelbagai, kita tahu dia duduk di mana. Dia duduk di mana. Okay? Dan satu lagi yang kita boleh gunakan nanti ialah kita panggil learning partnership.
Di kalangan murid dengan murid tu, anak-anak dengan anak-anak tu kita boleh saling bantu membantu. Kan? Jadi itu lebih detail nanti kita akan bincangkan. Cuma secara umum saya boleh katakan kalau kita ada clarity, cikgu ada clarity, maksudnya cikgu faham betul-betul apa yang terkandung dalam di SKP itu secara detail, insya-Allah dia akan membantu kita merancang ataupun untuk mereka bentuk pembelajaran untuk pelbagai kebolehan anak-anak. Okay, itu. Okay, Cikgu Eja, maksud pada pertanyaan tu sebenarnya dia merujuk kepada yang ini. The first step tu sebenarnya kita kena unpack the curriculum itu. Sebab itu beza di antara content centered dengan learning centered ini. Bila kita terikat dengan content centered, bila kita design kita punya kaedah pengajaran pembelajaran, kita akan bermula dengan buku teks. Kita akan bermula dengan buku teks ataupun kita akan bermula dengan sukatan pelajaran. Tetapi bezanya kalau learning centered ni ada istilah yang disebut oleh Haji Mus tadi tu, kita sebab itu kita tak terikat dengan, kalau saya tengok saya bagi contoh ni kita tak terikat dengan activity based ni. Sebab activity based ni dia banyak berkait dengan apa yang perlu dalam dalam buku teks ataupun dalam sukatan pelajaran. Tetapi berbeza kalau dia learning centered, pertanyaan pertama cara dia nak design itu dia akan tengok what is the learning attention, istilah yang digunakan Haji Mus tadi. Apa dia hasrat pembelajaran dalam konten itu. Sebab itu exploring the content ini, bila kita unpack the curriculum, dia akan bermula what is the learning attention. Istilah tu powerful tu, bukan learning objective ya. Learning objective tu lebih behavioral, tetapi learning attention ini Haji Mus selalu bincang saya, dia kata yang ada dalam hati kita, learning attention tu. Itu powerful tu. Hasrat. Niat. Hasrat pembelajaran. Sebab itu kita kena explore the content. Bila exploring the content ini, dia merujuk kepada yang tadi itulah yang disebut tadi tu. Dia merujuk kepada dia unpack the curriculum to repack again. Kena cari what is the big ideas. So itu untuk buat itu dia ada dia punya kemahiran, ada dia punya kompetensi dan itu dalam model ini dia dibincang. Dalam model ini dibincang. Yang ini model untuk bagaimana kita nak menterjemahkan itu. So dan dalam masa yang sama ya Cikgu Eja disebut tadi tapi tak huraikan sebenarnya. It's very important pada kita untuk mengetahui what is the barrier of learning each individual student. Barrier of learning ini, ini pun ada cara kita nak identify, bukan saja sekadar dia punya barrier of learning, dia punya environment. Di rumahnya, dia tak ada alat, tak ada itu, tak ada ini. Tetapi juga barrier of learning ini kita kena melihat individual student start daripada luarnya, emosionalnya, kesihatannya, termasuk apa yang berada dalam the mind of the way of dia belajar. Ini yang kita kena ada satu area yang kita panggil area mind, brain. Apa tu Jimus? Brain, mind, brain and education punya area. Itu neuro learning. So jadi kita kena barrier of learning ini juga yang akan menentukan nanti bagaimana kita nak contextualize. Sebab each individual student tu kena diambil kira. Tapi kaedah pendekatan content centered dia average. Dia ambil one size fit all. Tetapi kaedah ini dia personalize sikit. Sebab itu dia kena buat begitu dan begitulah caranya untuk yang akan datang. So, dia ada kaitan dengan soalan Siti Rafiqah ni, dia tanya PDPR satu advantage kepada pelajar cemerlang yang boleh mengurus pembelajaran mereka dan mereka berusaha mencari sendiri pelbagai sumber pembelajaran selain yang telah diatur oleh guru-guru. Namun bagi pelajar-pelajar yang bergantung sepenuhnya kepada guru, mereka hanya, that's true. Sebab itu bila kita kepada learning centered ini, sebenarnya we have to address each individual student. Itu maksudnya the learning centered. Tetapi kepada content centered sebenarnya dia pada pelajar-pelajar yang memang dah dia punya learning managementnya bagus, dia cepat. Tetapi kita struggle kepada murid yang the learning centered. Sebab itu
guru kita secara tak langsung saya perhatikan kita banyak terikat dengan the content center, tidak learning center. Bukan kita tak mau, seperti kata Cikgu Marhana tadi, kita tak mau sebab sistem kita tadi tu mengarah kita kepada content center, bukan kepada learning center. So jadi ini kita punya dilema sebenarnya yang kita kena hadapi. So it's true tu Cikgu, memang betul kita kena ambil perhatian yang itu jugalah. Okay, thanks ya. So sekali lagi saya ulang ya, yang ini ni tiga yang nak meningkatkan dia, tiga ni dia ada modelnya tersendiri dan ada kemahirannya tersendiri yang kita boleh apply untuk menghasilkan learning centered design. Ada. So itu pendetailan yang kami bincang hari ini, ada introductory kepada benda ini saja. Ada apa Datuk respon daripada daripada Cikgu Sugati C8. Dia kata dia guru sekolah rendah tahap 1 terikat dengan buku teks, buku latihan aktiviti. Pertanyaan saya, how to enhance learning centered in these circumstances? Ini satu contoh lah. Maksudnya bila kita terikat dengan buku latihan, kita dah mengabaikan apa yang saya sebutkan tadi. Anak-anak punya curiosity, kita tak ambil kira dah ya, dari segi dia punya relationship dan sebagainya tu. Jadi dia begitulah. Jadi kita tak dapat nak bangunkan dia punya kompetensi pembelajaran bermakna dia. Jadi itu satu yang saya fikir boleh diapakan balik, dibincangkan semula. Ataupun cikgu boleh ambil inisiatif sendiri. Di samping, kalau dia minta menggunakan buku teks latihan, tetapi kita boleh olah. Kita olah kita punya aktiviti, kita designkan kita punya aktiviti supaya nanti bukan setakat dia dapat menguasai apa yang dalam latihan dalam buku latihan tersebut, tapi mereka dapat lebih daripada itu. Itu bergantung pada kita lah. Ya, saya ingat kalau kita buat betul-betul, insya-Allah dia boleh berlaku. Tapi sebaik-baiknya kita mesti bermula dengan unpack the curriculum lah. Bukan dengan cara kita menggunakan buku kerja dan sebagainya. Ini saya nampak dilema yang berlaku di banyak tempat, di banyak sekolah. Jadi kalau cikgu nak lebih lanjut nanti, insya-Allah lah kita boleh bincangkan perkara ni. Okey, ada soalan lagi? Datuk, saya ingin mengulas sedikit. Saya tertarik dengan saya Cikgu Emily. Emily, okey Emily. Ya, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Mustafa sebentar tadi tentang new pedagogy towards meaningful learning, di mana di situ diceritakan mengatakan bahawa students ini they are full of curiosity. Jadi apabila mereka ni full of curiosity, adalah tanggungjawab guru untuk fulfill curiosity itu, perasaan ingin tahu itu perlu di-fulfill dahulu. Jadi kita tengok apa yang pelajar inginkan, apa yang kita perlu fulfill, apa yang mereka inginkan. Kerana guru biasanya akan melihat kepada content base, kan. Jadi guru looking at the black and white sahaja. Jadi the students are looking at the colours, they're looking at the visuals. Jadi apa yang kita perlukan adalah kita perlu add the colours and the visuals into the lessons. Jadi kita perlu melihat apa yang guru inginkan terlebih dahulu. Jadi apabila kita berikan apa yang pelajar inginkan, hubungan itu akan wujud, hubungan yang baik antara guru dan juga murid. Apabila hubungan yang baik itu diwujudkan, barulah guru can slowly go deep into the content. Dan apabila mereka telah go deep into the content, students akan mula slowly menerima konten disampaikan oleh guru. Student itu sendiri akan transfer, seperti yang Dr. Amin terangkan sebentar tadi, transfer the content into a wider visions. Dan juga start to explore all the knowledge by themselves. Jadi saya rasa sangat menarik ya perkongsian itu tadi tentang curiosity, perasaan ingin tahu. Thank you so much. Okay, terima kasih Cikgu Emily. Okay, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Cikgu Bun. Mustafa, saya Cikgu Bun. Saya sebenarnya agak sangat tertarik lah tentang learning centered ni, sebab selama ni kita cuma tahu student centered dan juga teacher centered je. Dan saya nampak dia sangat berkait rapat dengan tema hari guru kita, iaitu berguru demi ilmu, bina generasi baru. So
Dan saya tak tahu pasal learning center ni, tapi saya based on the ayat yang daripada tema Hari Guru tu, memang saya buatlah dekat sekolah, which is saya ajar maths. So kadang-kadang memang mengajar tu macam mana formula tu datang, macam mana formula ni boleh berkembang daripada formula maths yang murid tahu dari sekolah rendah, contohnya macam 2/3 yang dia tahu dari sekolah rendah, setengah darab tapak darab tinggi tu, macam mana dia berkembang jadi setengah AB sin C, dan berkembang macam tu. Saya kata awak akan jumpa lagi benda ni lebih berkembang lagi kan, formula-formula fizik dan sebagainya. So saya nampak result anak murid tu tak adalah dia jadi semua akan jadi A+. Tapi even murid yang kalau saya ajar maths tu, kadang-kadang SPM dia fail pun. SPM dia fail maths tu. Tapi bila dia membesar, dia bekerja dalam bidang lain. Contohnya dia bekerja dalam bidang penyiaran, ataupun dia bekerja dalam bidang yang tak ada kaitan dengan sains pun, tak ada kaitan dengan STEM pun. Tapi nampak dia punya cara berfikir, dia punya idea tu berkembang dan jadi budak yang lebih relax. Dia fail maths pun dia okey. Even saya ajar maths kelas yang belakang-belakang pun, kadang-kadang saya tak kejar sangat silibus tu. Saya macam, okey, budak ni boleh buat graf, budak ni boleh baca data, budak ni dapat interpret data tu dengan baik. Tapi saya tahu, kalau saya kejarkan silibus, contohnya topik asas nombor, murid yang kelas V kat sekolah saya tu, dia tak faham dah base number tu macam mana, binary tu pergi macam mana, dia tak faham dah. Tapi benda tu ada dalam silibus. So apa yang saya buat, saya ajar macam mana dia baca data, macam mana dia baca graf. Kadang-kadang ulang-ulang buat benda tu, dan hari tu bila anak murid tu balik, dia fail maths dan dia rasa okey je dia fail pun. Tapi bila dia dalam bidang bekerja, dia sebagai kerani, dia jumpa data-data tu dia faham. Dia jumpa data-data tu dia dapat. Jadi kalau idea yang tuan-tuan ketengahkan pada hari ini, saya rasa learning center ni maknanya akan memang satu benda yang sangat best untuk kita bawa balik kepada murid. Dan cuma dalam tempoh pandemik ni pun kita nampak sekarang ni murid-murid kita dia ada satu kuasa, iaitu dia kuasa memilih kelas cikgu mana yang dia nak masuk. Kita tak boleh paksa tu kan. Kadang-kadang bila bentangkan data balik kan, murid ni masuk kelas ni, asal dia masuk kelas ni, dia tak masuk kelas ni. So dia ada kuat. Kadang-kadang macam satu kelas tu ada 33 orang, kita tengok data kelas matematik ada 16 orang, kelas BM ada 20 orang, kelas BI ada 17 orang. Dia boleh pilih dia nak masuk kelas mana. So maknanya kita tak boleh nak paksa dah sekarang ni kan. Paksa cari murid tu semua tu kita buat juga, tapi tak adalah sampai kita nak kerah sangat-sangat kan. So kalau kita bawa dia orang teroka dalam bentuk macam mana ilmu tu datang dan macam mana ilmu yang awak dapat hari ni akan pergi lebih berkembang pada waktu akan datang, saya rasa itu satu idea yang cukup baik. Even kalau tengok dalam syllabus maths sekarang pun, yes, dalam textbook kita banyak explore macam mana formula tu jadi. Benda tu dah ada dalam KSSM dah. How formula tu datang, memang ada dia punya penerokaan. Tapi betul macam Dr. cakap, cikgu ni dia terikat dengan timeline yang kena habis waktu ni, kena habis waktu tu. Tapi saya personally, saya tak layan sangat timeline tu. Yang penting saya tahu anak murid saya dia lebih kuasai. Even kadang-kadang kalau nak ulang-ulang benda sama pun sampai dia dapat, sampai dia firm dengan ilmu tu pun saya okey je. Sebab maths ni untuk saya sendiri, saya tak adalah sampai nak kejar sangat performance tu, sebab mungkin tak tertekan. Sebab maths ni tiap-tiap tahun memang nombor last pun kat sekolah. MS ni memang tak tertekan langsung, sebab satu-satunya paper SPM yang tak ada objektif. So what do you expect? Fizik, chemistry, biology ada bahagian objektif, ada bahagian eksperimen yang budak boleh tafsir dan sebagainya. MS the only paper yang tak ada multiple choice question. So apa yang kita expect sangat? Yang penting budak tu faham, budak tu boleh buat, budak tu dia tahu dia belajar tu untuk ilmu, bukannya untuk keputusan. Dan kalau kita buat macam tu, yes, keputusan tu akan datang kemudian. Terima kasih. Saya faham Cikgu Hadi punya dilema tu, sebab saya pun guru matematik tambahan. saya dulu masa saya mengajar, saya guru tingkatan 6 matematik. Itu so, jadi I understand.
Faham. Cuma satu Cikgu Hadi ya, bila kita pada learning center ni, di learning center ni maknanya kita try our best untuk dia menguasai kemahiran-kemahiran belajar yang tertentu, dia punya kompetensi belajar. Kompetensi belajar ni dia ada dua benda ya. Satu dipanggil content specific. Content specific macam matematik, dia ada kaedah belajar, dia kaedah berfikir ni tersendiri, itu content specific. Tetapi ada juga dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa pun ada, dalam sejarah ni dia ada content specific, dalam sains dia dipanggil content specific punya learning skill. Tetapi ada juga content yang dipanggil general, yang generatif punya kemahiran. Sebab itu kadang-kadang kita gunakan istilah macam sekarang ni higher order thinking skill kan, yang itu di antara yang agak generik. So jadi dan banyak lagi bentuk yang lain. Contoh paling mudah kalau dalam zaman digital ini ialah bagaimana pelajar-pelajar kita mencari maklumat, menyaring maklumat, memikir maklumat. For example, kalau kita guru sains ya, kalau kita mengajar fotosintesis contohnya, kebanyakan kaedah kita very structured dan biasalah kita perkenalkan konsep, kemudian kita define dan sebagainya kan. Mungkin kalau zaman sekarang ni, macam kata Cikgu Hadi punya pendekatan, sebab ingat ya, pendekatan learning center ni dia mastery learning. Mastery learning ini dia bukan ada had, tak ada had tau. You can master that thing ikut suka you lah. Ikut masa you, dia panggil mastery learning. So mastery learning itu is very important dalam learning center. So balik kepada tadi, bila kita mengajar fotosintesis contohnya, why not kita put the other around? Maknanya you minta murid you explore internet, you explain, you carilah tentang fotosintesis, you explain to me what is photosynthesis. Based on the understanding lah. So baru you perbaiki dia punya understanding tu kan. Tetapi dia explore dulu, dia cari dulu, kemudian dia explain pada kita what the photosynthesis berdasarkan dia punya kefahaman. I think this cara yang lain daripada biasa. Cara biasa kita kata this is baru kita suruh dia cari. No, dia ada. So banyak cara lah kalau kita tekankan kepada learning center. Sebab bila kita suruh cari dia dekat internet, cari buku dan sebagainya tu, kita bukan tekan sangat dia punya konten tu. Yang kita nak tekan dia punya proses belajar mencari benda tu, membuat deduction, membuat kesimpulan, express benda tu. This is the way of thinking. Macam mana kita nak pakai learning center. Tetapi kalau kaedah content center tu, itu yang kita pergi daripada definition of photosynthesis, unsur-unsur photosynthesis, itu kaedah normal kan. Sebab kita tekankan kepada konsep the content of thing. Tetapi kalau kita the other way around, sebenarnya kita try from approach to the learning center, pembelajaran budak tu dia sendiri yang explore the thing. So this di antara caranya lah. So banyak cara lagi. Cuma kita punya mindset tu kita kena ubah. Kalau tak nanti kita terikat dengan kaedah biasa tu. So saya akan berhenti pukul 5. Ada 10 minit lagi? Kalau ada lagi. Dr. Amin, can I just add? Yeah, okay. Dr. Mahendra, you want to share something? Go ahead. Yeah. I was just thinking yang the last point yang Datuk baru sebut. I remember this book, tajuk buku dia From Command to Exploration in Teaching. Author dia orang lama, Masca Morstan. And dia cerita macam mana how people start with the command method. That means very teacher-directed punya teaching and learning sampai ke peringkat exploration. Macam yang Datuk sebut tadi lah. Sometimes you throw the problem to the students. Of course, it all depends lah. Kita kenali pelajar kita dan ada pelajar kita dia bersedia, dia boleh terokai and sometimes they can come up with things and then kita tokok tambah aja. You know, we add on. So I think macam Datuk sebut tadi, teaching, learning, there is no black and white lah. I think ada masanya, certain subject, you might find it teacher-centered. Some subjects you might find it learning-centered. Some subjects you find it very easy to go student-centered. Itu satu. Yang kedua,
some of it you find very applicable di menengah. Kalau di rendah, pendekatan dia berbeza. So, I think it is mindful untuk kita mengetahui bahawa di sekolah keadaan kita there is no one formula, tapi pendekatan itu boleh berbeza. I don't know whether it will fall as part of differentiated teaching and learning. Yeah. So I just wanted to share this, and I also want to add on. I spent 3 months in Japan in 1995. So I was with Toyama Medical and Pharmaceutical University. Saya dengan profesor ni, I was shadowing him. Saya tengok dia masuk kelas makmal, banyak benda pelajar sudah tahu sendiri. So saya tanya dia, I said, Professor, you already taught them all this? No, they explore, they find themselves. I just add on. That means pelajar tu di peringkat universiti, dia dah terokai ilmu itu, walaupun dia tak biasa dengan the gadgets, but they go and learn on their own. And then I see them conducting. For a person like me, I was expecting a lot of teaching to go on. Baru pelajar itu akan gunakan gadget dan sebagainya dalam makmal sains fisiologi. So I think being open mind lah, kena ada an open mind into teaching and learning, and there is not one formula. Kita tengok keadaan where we are. If you are probably in the interior, what best fits there, you know. I think kita tahu bahawa tahun 60-an, we had some great chalk and talk teachers. Dia boleh datang, dia boleh lukiskan the whole digestive system, dia boleh lakarkan all, tanpa buku pun dia tengok, can do the diagram of the eye. So, they were good, but of course sekarang dengan perkembangan teknologi, you don't have to draw everything available. Dia boleh the whole heart, bagaimana jantung kerja dan sebagainya, it all is explained. So it is aiding, membantu guru dalam pengajaran and makes learning more real. I think for teachers and for leaders out there, you have to look for the right formula or right formulas. There's no one formula, I think. Thank you, Dato'. Thank you, Dato' Mahendra. Okay, lagi. Cikgu Suganti, you want to share something? Yeah, I want to share, Skelly. Thank you, Doctor. Actually, I'm from Sekolah Rendah. So if a learning centered means I have to give them the space for them to the learning centered. Like me, I'm teaching BM for year 1 and mathematics for year 4. So it's like a totally different phase, like a year 1 and year 4. I have to prepare a lot in this. I find this period is students can learn more compared to in the school, because we have all the source that the students are really like it. But the thing is, we cannot communicate with them, like Dr. Mustafa said, the perhubungan. Only that thing that doesn't happen. But for me, this phase is like something new for teachers, and we can continue if we go to face. We can make these gadgets as a learning center, in my opinion. When we in the school, we use a teacher center. Once they back home, we can use the learning center when we use all these quizzes and all that. So I find that, and really thank you, Doctor. Thank you. It's like a mind blowing for us to give this opportunity for us. I like for those, like I'm already 20 years in teaching. Like Saudara Bun Hadi said, use our face to teach mathematics. Yeah, I do. I go slowly. I never rush to finish the syllabus, especially in year 4. And the topic fraction, I tell you, Doctor, the kids are really suffering, and I will go very slowly, because as long they get it, and then they can apply it in next topic. So I always the numbers and the fraction, I go slow, and then they will take off in other topics.
So I thought I'm the one, I always feel guilty I didn't finish the syllabus all this while. But now I feel, no, I'm in a good track. Thank you, Doctor. Okay, thank you. Okay, terima kasih Cikgu Seganti ya. Okay, saya nak close bagi bagi peluang Cikgu Dr. Mustafa untuk bagi last remark sebelum kita saya tutup. Terima kasih Datuk. Saya ingat ini satu permulaan yang baik dan insya-Allah kita boleh bergerak lebih mendalam lagi, lebih lanjut ya. Dengan saya ingat saya pun tak sangkalah sambutan yang begitu baik pada petang ini apabila telah mendapatkan pencerahan daripada kami. Insya-Allah lah kita akan working together, kita sama-sama belajarlah kita akan sama-sama belajar untuk membantu anak-anak kita mencapai pembelajaran bermakna. Terima kasih Datuk. Okay, terima kasih. Untuk saya sambung sikit yang itu, insya-Allah lepas ini nanti saya dengan Haji Mustafa akan berdasarkan kepada 3 tadi tu yang saya bincang, deep learning, contextualized curriculum dan juga framework tu, itu perlu ada penelitian. So kami model tu nanti bila dah ready, kita akan invite you all yang ada dalam grup ini untuk terlibat. Yang itu lebih hands-on lagi. Maknanya itu betul kena buat dan kena share, itu banyak tu. Sebab pengalaman kita sebelum ni Haji Mus buat, dia memang dipakar dalam bidang tu, dia kena hands-on benda tu. Tak boleh bincang macam ini. Dia kena hands-on. So insya-Allah bila dah ready nanti, kita akan invite semua yang ada di sini. You as a pioneer of the learning centered punya design ini, untuk kita share dengan rakan-rakan kita yang lain. Dan saya terima kasih kepada semua. Saya minta